Assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera kepada anda yang masih setia bersama TV3 Malaysia dan bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Dan sebelum ini, Hello Doktor telah berehat selama sebulan sepanjang bulan Ramadan dan kita kembali untuk bersama anda untuk kongsikan apa jua topik perbincangan berkaitan dengan topik kesihatan. Dan kembalinya kita pada episod hari ini dengan berita yang cukup menyedihkan sekali kerana baru semalam kita kehilangan antara tonggak utama program Hello Doktor TV3 iaitu Muhammad Faris Hafifi Abdul Halim sekitar jam 2 petang semalam, dan arwah mengembuskan nafas terakhir pada usia 26 tahun. Juga topik pada hari ini yang bakal kita bincangkan juga dicadangkan oleh arwah. Dan sama-sama kita doakan agar arwah ditempatkan dalam kalangan yang beriman. Sama-sama kita sedekahkan. Al-Fatihah. Baik, hari ini pada 15 Mei 2022 kita akan bincangkan tentang satu perkara yang harus kita ambil tahu bersama semua golongan dewasa, khususnya kerana perkara ini berlaku di sekeliling kita. Apa jua perkara-perkara kecemasan yang berlaku, harus kita ambil tahu apa bantuan ataupun langkah yang perlu kita lakukan tentang bantuan asas hayat. Misalnya kalau ada sesiapa yang tercekik, ada sesiapa yang lemas, apa tindakan yang perlu kita lakukan, itu yang akan kami bawakan kepada anda di Hello Doktor hari ini. Dan terus ke Facebook kami Hello Doktor TV3, terus komen di situ jika anda mempunyai apa jua pengalaman yang ingin dikongsikan, soalan-soalan yang ingin diajukan kepada tetamu-tetamu kita pada hari ini, terus komen di Facebook kami Hello Doktor TV3. Dan jangan lupa juga untuk telefon kami 0377261603 untuk terus telefon kami di Hello Doktor. Baiklah, sebelum kita kongsikan ataupun perkenalkan tetamu kita pada hari ini, ayuh kita saksikan bingkisan yang disediakan ini tentang kes bantuan kecemasan. Bantuan kecemasan ialah pertolongan awal yang diberikan sementara menunggu ketibaan bantuan perubatan profesional. Antaranya seperti yang berlaku di Sukan C Selasa lalu. Seorang pemain pasukan bola sepak Kemboja hampir tertelan lidahnya sendiri jika tidak kerana tindakan pantas pemain lawan yang menyelamatkannya. Insiden tersebut berlaku pada babak awal separuh masa kedua apabila pemain Kemboja berlaga dengan keras dengan pemain Laos. Pertembungan menyebabkan pemain pasukan Kemboja itu tidak sedarkan diri. Mengetahui terdapat risiko pemain itu mungkin tertelan lidah, pemain pasukan Laos bertindak memasukkan tangan ke dalam mulut mangsa sekaligus mengelak lidahnya daripada bergerak ke belakang kerongkong dan menghalang pernafasannya. November 2021, seorang kanak-kanak perempuan hampir lemas di dalam kolam renang sebuah hotel di Melaka. Menurut perkongsian yang dibuat pengguna Facebook, Nik Azwan Mustafa, kejadian itu berlaku depan matanya sendiri. Bagaimanapun, kanak-kanak itu berjaya diselamatkan setelah menerima bantuan resusitasi cardiopulmonary CPR daripada orang awam yang berada di kawasan kejadian. Insiden yang berlaku pada Jun 2020 membabitkan seorang warga emas, Abdul Muin Muhammad Saleh, 63 tahun, yang berdepan detik cemas apabila dia tercekik dodol bersama gigi palsunya. Kejadian yang berlaku di segamat itu disedari isterinya, Faridah Muhammad Zulkifli, 60 tahun, selepas mendapati suaminya sesak nafas ketika mereka berdua sedang menikmati dodol. Faridah beberapa kali menepuk tengah belakang suaminya untuk membantu.
Menurut isterinya, dodol itu melekat bersama gigi palsu yang tertanggal ketika suami menelan menyebabkan ia tersangkut di kerongkong. Jelaslah bahawa ilmu bantuan asas hayat dan teknik bantuan kecemasan wajar diketengahkan dan dipraktikkan sejak di bangku sekolah. Ianya dapat membantu mereka yang terbabit dengan kecederaan sebelum tibanya bantuan profesional. Itu antara kisah benar yang berlaku di sekeliling kita tanpa kita sedari, dan kebanyakan daripada mangsa kalau tak dapat bantuan yang secepat mungkin, kejadian yang tidak diingini berlaku. Oleh itu sangat-sangat penting untuk anda tonton Hello Doktor sampai ke habis siaran untuk kita ambil tahu apa antara perkara asas ataupun langkah-langkah yang perlu segera kita lakukan sekiranya berlaku situasi kecemasan. Baik, bersama Hello Doktor hari ini kita bersama dengan Dr. Umar Qayyum Ahmad Ibrahim Ahmad, pakar bahagian kecemasan Hospital Sungai Buloh. Terima kasih banyak-banyak doktor bersama kami hari ini pada hari Ahad ini, doktor. Terima kasih atas jemputan. Terima kasih doktor. Baik doktor, tadi kisah-kisah yang dikongsikan ada pelbagai. Sekarang ni kita nak tahu di Malaysia sejauh mana kesedaran rakyat Malaysia tentang perlunya ada asas pengetahuan tentang bantuan kecemasan ni, doktor. Buat masa sekarang tahap kesedaran terhadap kes-kes kecemasan dan juga tindakan-tindakan yang harus dilakukan semasa berlaku kecemasan, bagi pendapat saya dia agak rendah kerana masih lagi terdapat kes-kes di mana pesakit tidak mendapat rawatan awal, dan apabila dibawa ke hospital keadaan menjadi agak terlambat. Tak dapat nak diselamatkan lagi, doktor. Betul. Biasanya apa antara situasi yang berlaku di Malaysia, kes-kes kecemasan yang biasa terjadi yang sepatutnya sempat diselamatkan oleh orang sekeliling tetapi tak dapat diselamatkan bila berada di hospital? Majoriti kes yang kami terima di Jabatan Kecemasan yang melibatkan kes-kes kecemasan adalah kecelakaan jalan raya, kemalangan yang berlaku di rumah, kes-kes serangan jantung fatal, serangan angin ahma, keracunan pada bahan-bahan kimia, kes senjatan elektrik dan juga mangsa-mangsa lemas. Okey, tertarik saya tadi bila doktor sebut keselamatan di jalan raya, kemalangan di jalan raya. Apa yang biasanya berlaku dan sepatutnya apa yang dilakukan oleh orang sekeliling, doktor? Okey, apabila kita bercakap berkenaan dengan kemalangan jalan raya atau kecelakaan jalan raya, kita akan fokus kepada perdarahan dan juga kes-kes patah tulang. Kan? Perdarahan tu boleh berlaku di mana-mana saja, sama ada perdarahan di dalam otak, di dalam dada, di dalam perut ataupun di tangan ataupun di kaki. Kan? So rawatan-rawatan awal yang boleh diberikan untuk kes-kes ni adalah rawatan awal untuk menghentikan perdarahan. Ya, betul. Okey, itu kita nak tahu lebih lanjut lagi seketika nanti. Dan tentang first aid kit pula. Ya. Kita tahu kalau boleh setiap rumah kena ada, dalam kereta pun kena ada, di setiap pejabat pun kena ada. Okey, tetapi kita kurang tahu sikitlah benda-benda yang ada dalam first aid kit tu dan juga kegunaan dia pula, doktor. Okey, bila kita bercakap berkenaan dengan first aid kit, dengan equipment atau bahan-bahan yang perlu ada di dalam first aid kit ni adalah benda yang boleh memberi rawatan awal. Contoh seperti gauze, arm sling, gunting, povidone iodine ataupun kita panggil ubat kuning tu. Okey. Dan juga ubat-ubatan yang boleh kita dapat over the counter. Contohnya paracetamol ataupun ubat demam. Selain daripada menurunkan demam, ia juga boleh menurunkan kadar kesakitan. Okey, itu fungsi-fungsi dia. Dan kecemasan ni kadang-kadang kita tak tahu bila berlaku. Jadi bila kita dah beli tu, berapa lama kita tak tahu kita perlu ganti bahan dalam tu dengan baru, takut expired, luput dan sebagainya, kan? Sebaiknya pemeriksaan first aid kit ini dilakukan secara berkala, kan? Sebaiknya setiap 3 ataupun setiap 6 bulan. Sebagaimana yang kita tahu, ubat-ubatan boleh bertahan agak lama juga, ada yang sampai setahun. So lebih baik pemeriksaan first aid kit ini dilakukan secara berkala supaya sentiasa lengkap
untuk kita bersedia menghadapi kes-kes kecemasan. Kecemasan. Jadi doktor sebutkan tentang kemalangan jalan raya, berlakunya patah tangan, pendarahan dan sebagainya. Kalau di rumah pun kita ingat di rumah kita selamat, anak-anak kita selamat. Tapi biasanya apa yang terjadi di rumah? Okey. Di rumah, kes kecemasan, kemalangan boleh berlaku di mana-mana saja. Di rumah pun. So dengan adanya first aid kit, contoh kemalangan sekiranya berlaku perdarahan, dengan adanya first aid kit, perdarahan boleh dihentikan. Dan sekiranya berlaku kepatahan pada tulang, imobilisasi tulang yang disuspek patah pada tangan ataupun kaki boleh dilakukan sebelum rawatan optimum boleh diberikan di hospital. Baik. Okey, doktor dah jelaskan macam-macam situasi ataupun perkara-perkara kecemasan yang boleh berlaku di sekeliling kita. Tak kisahlah di rumah ke, di pejabat ke, boleh berlaku. Oleh itu kita perlu sentiasa bersedia. Dan selepas ini kita nak tahu tentang apa rawatan terawal yang boleh kita lakukan kepada mangsa. Nak tahu lebih lanjut? Teruskan bersama kami di Hello Doktor. Kita berehat dulu seketika. Terima kasih kerana masih bersama Hello Doktor TV3. Dan kepada anda yang baru saja menonton, hari ini kita nak pelajari apa langkah yang perlu kita lakukan sekiranya berlaku apa jua situasi kecemasan di sekeliling kita. Misalnya ada orang yang lemas, kita tahu kita perlu buat CPR. Macam mana lakukan CPR? Apa tindakan pertama yang perlu kita lakukan? Semuanya akan kita bincangkan di Hello Doktor pada hari ini. Jadi sekarang ini anda boleh terus ke Facebook kami Hello Doktor TV3, boleh komen pengalaman ataupun soalan yang ingin diajukan kepada tetamu kita hari ini, Dr. Umar Qayyum Ahmad Ibrahim Ahmad, pakar bahagian kecemasan dari Hospital Sungai Buloh. Baik doktor, seperti tadi ada dikongsikan situasi kecemasan yang biasanya berlaku di atas jalan raya. Biasanya patah, pendarahan dan sebagainya. Di rumah pun ada juga beberapa situasinya. Ya. Okey, tetapi kalau kadang-kadang bila berkeluarga pergi ke tasik dan sebagainya, ada situasi lemas juga berlaku dan sepatutnya boleh dibantu segera. Ya, betul. Ya. Dan biasanya kalau berdasarkan pengamatan doktor sendiri, sejauh mana kesedaran orang kita untuk bantu orang yang lemas ni, pengetahuan mereka? Bagi saya pengetahuan pemberian rawatan awal kepada pesakit-pesakit, kepada mangsa-mangsa lemas ni banyak yang kita dapat daripada televisyen. Akan tetapi pengetahuan ataupun latihan yang diberikan untuk pemberian resusitasi awal di tempat kejadian itu masih lagi rendah. Tapi kita tengok kempen dah banyak dilakukan di media sosial semua. Ya, betul, dia betul. Tapi apabila kita bercakap tentang kempen, yang utamanya adalah teknik pemberian. Yang itu yang saya rasa kita kurang. Okey, doktor dah sebut tentang teknik pemberian kecemasan. Apa antaranya, doktor? Okey, so teknik yang dilakukan adalah yang pertama adalah kita kena kita harus tahu tempat kejadian itu selamat atau tidak. Itu yang penting. Sebab biasanya yang pertama sekali panik. Ya, betul. Apabila kita panik, kita tidak boleh nak menjaga keselamatan kita dan juga keselamatan mangsa. Sebab yang diutamakan adalah keselamatan kita dan mangsa juga. So sekiranya kalau kita berada di tempat kejadian, yang pertama adalah kita harus pastikan yang tempat itu selamat. Contohnya, doktor? Contohnya sekiranya kalau untuk mangsa lemas, kita akan berada berdekatan dengan air, itu adalah kawasan berbahaya. Oleh itu, sekiranya kalau kita berada di tempat kejadian, yang pertama kita harus lakukan adalah kita kena alihkan pesakit ke tempat yang lebih selamat, berjauhan dengan kawasan air. Okey. Teknik seterusnya, kedua. Okey. Teknik seterusnya adalah membuat tidak panik dan membuat panggilan kecemasan dengan mendial 999. Ini adalah apabila kita membuat panggilan dengan cepat, bantuan ambulans akan diberikan dengan cepat dan mangsa boleh dihantar ke hospital dan mendapat rawatan optimum secepatnya. Sambil-sambil kita tunggu ambulans sampai, ada diberi panduan juga atau bagaimana? Ya, betul. Apabila panggilan dilakukan oleh pemanggil, panggilan akan disambungkan ke pusat kawalan kecemasan yang menjaga kawasan tersebut. Panggilan akan diterima oleh pengamal perubatan yang bertauliah
Dan apabila kita mendapat berita bahawa pesakit apabila mangsa didapati tidak bernafas ataupun tidak bernyawa, mereka akan diberi panduan ataupun arahan oleh pengampu perubatan kepada pemanggil untuk melakukan resusitasi awal. Dan pada waktu yang sama juga, ambulans akan diaktifkan untuk diarahkan ke tempat kejadian. Okey, baik. Jadi sambil-sambil tu bukanlah kita tunggu saja, kita pun ada benda yang boleh kita lakukan, ya, kan? Betul. Ya, dan betul. Seterusnya, Doktor? Seterusnya adalah kita harus berada bersama dengan pesakit. Menemani. Menemani, ya, betul. Baik. Sampai ambulans sampai. Baik. Dan perkara yang kita tak jangkakan sentiasa berlaku tanpa kita sangkalah. Dan misalnya sebelum ni ada satu kejadian juga bersama dengan tetamu kita seterusnya, iaitu Datin Atikah Muhammad Razman bersama kita hari ini untuk kongsikan pengalaman apabila sebelum ini anak hampir lemas, ya? Ya, betul. Bagaimana ceritanya, Datin? Apa yang sebenarnya berlaku ketika itu? Masa tu semua orang dalam rumah. Saya pun tak pasti bila masa dia keluar sebab masa tu anak-anak saya semua tengah dalam belajar bilik dalam Twitter. So saya tak pasti bila masa dia keluar, suddenly abang dia datang bagi tahu yang adik dia dah floating dekat atas pool. So saya terus je pergi tengok, memang dia dah unrespond, kat atas tu memang dah float biru, and saya terus start CPR lah dekat dia. Okey, Alita Raisha, ya, sekarang ya, ini betul. berusia 3 tahun. Betul. Waktu tu usianya 2 tahun. 2 tahun, tahun lalu lah, ya. Okey, dan abangnya umur berapa? 5 tahun masa tu. 5 tahun. Okey, jadi Nati sendiri memang seorang yang berpengalaman lah, seorang jururawat. Jadi sudah tahu asas-asas dia, kan? Okey, jadi apa yang berlaku selepas itu? The moment saya nampak je dia floating tu, saya terus je ambil dan terus letak kat atas lantai sebelah daripada pool tu, and saya start CPR. Memang masa tu dia memang bluish lah, memang tak ada respon apa semua. Saya just continue CPR, tawakal je lah, ada, tak ada. Saya masa tu memang tak boleh nak panik, kita memang kena continue saja. And at the same time, tutor terus call ambulance. So ambulance kata continue CPR until dia ada respon, saya terus pergi hospital. Dan apabila memanggil pihak hospital, kan, pihak kecemasan ketika itu, bagaimana panduan yang diberikan? Saya tak pasti masa tu sebab yang on phone adalah tutor. Sebab saya tengah memang buat CPR dengan anak sajalah masa tu. Okey, sebab Datin sendiri sudah tahu macam mana nak lakukan CPR, kan? Bolehlah nak kata, tapi masa tu kalau ikutkan nak kata step dia fully kita ingat tu cacang berber pun ada jugalah berapa kita pump semua, kan. Tapi as long as saya rasa step saya tu memang kena dengan cara CPR tu, and alhamdulillah anak saya respon masa tu, saya rasa berjaya lah. CPR tu berjaya lah. Berapa lama waktu tu, ya, Datin? Saya rasa around 5-10 minit jugalah saya cuba. Saya rasa 5 minit macam tu lah. Tapi nak tunggu respon dia tu dalam tempoh 5 minit tu nervous lah. Kita nak tahu sebab tak sangka dia boleh respon. Sebab masa saya jumpa tu memang out habis dah. Tak ada apa-apa langsung respon. Semua dah biru, bukan biru, dah biru gelap sangat dah dia masa tu. Tak ada apa-apa. Tapi kalau kita tengok balik, bukan mudah sebenarnya untuk kita nak tenang, nak lakukan apa betul. pun dalam tindakan segitu, kan. Jadi doktor, kenapa begitu penting untuk kita tenang, untuk kita bantu, tapi kita kena bantu segera dalam masa yang sama? Ya, betul. Dalam situasi kecemasan, yang nombor satu adalah jangan panik. Apabila kita panik, pemikiran kita akan menjadi tidak rasional, kan? Dan itu akan membuatkan semua kacau bilau, kan? So, terutama bila kita berdepan dengan mangsa yang tidak bernafas ataupun tidak bernyawa, kita harus memberikan rawatan yang optimum dan terbaik supaya mangsa boleh diselamatkan dan dihantarkan ke hospital secepat mungkin. Ya. Okey, misal katalah ada 4-5 orang di satu lokasi itu, ada seorang yang lemas. Okey, tindakan masing-masing 3-4 orang tu, seorang buat apa, seorang buat apa, seorang buat apa? Well, sebenarnya dia tidak memerlukan ramai sangat orang. Kan? Yang pertama adalah seorang harus memastikan kawasan itu selamat. Kan? Apabila kita dah tahu kawasan itu selamat, dan kita akan pergi kepada mangsa untuk memeriksa respon. Kan? Sekiranya kalau mangsa tidak ada respon, kan? Kemudian kita akan mengarahkan orang yang satu lagi untuk membuat panggilan kecemasan. Kan? Apabila panggilan kecemasan dilakukan, ambulans akan diarahkan untuk ke lokasi. Dan waktu yang sama,
Kan? Arahan dan panduan untuk melakukan cardiopulmonary resuscitation akan diberikan kepada pemanggil dan arahan itu boleh diberikan kepada orang yang melakukan cardiopulmonary resuscitation itu. Tapi lagi elok juga kalau kita tahu dah basic dia kan, ya, supaya betul. bila sambil-sambil diberi panduan tu tahu yang kita buat tu. Ya, betul. Ya, betul. Baik, dan kalau kita sendiri pula kan, kita yang nak bantu ni kan, kita yang nak memberikan bantuan, risiko kepada diri kita pula bagaimana? Risiko kepada diri kita, sekiranya kalau kawasan tu tidak diteliti, tidak dianalisa berkenaan dengan tahap kebahayaan kawasan itu, dia akan memberi risiko kepada kita. Kan? Nombor 2 adalah sekiranya kalau kita berdepan dengan keracunan bahan kimia itu sendiri boleh memberi efek kepada kita. Sebab itu adalah sangat penting untuk kita tentukan kawasan itu selamat untuk kita melakukan pertolongan. Sebab kalau kita tidak analisa tempat tersebut, bukan saja mangsa yang akan menjadi mangsa, kita sendiri pun akan menjadi mangsa. So itulah sangat penting, walaupun kita tahu bukannya mudah untuk nak tenang ni kan. Ya, tapi apa-apa pun nombor 1 kita kena kekal tenang juga ya doktor. Barulah kita boleh lakukan segalanya dengan rasional. Dan Datin sendiri latar belakang sebagai seorang jururawat, adakah itu sebenarnya yang membantu Datin ketika itu apabila melakukan bantuan? Ya. Banding dengan orang biasa seperti saya contohnya kan, kalau terjadi kepada saya, na'udzubillah, kita tak tahu secara asasnya. Ya, saya rasa benda tu memang mempengaruhi jugalah situasi masa tu. Sepanjang kerja pun kita ada momen yang mana kita tiba-tiba kena buat CPR, everything kan. So bila jadi dekat diri sendiri tu rasa macam memula tak sangka boleh tu jadi kat kita. And then apa-apa pun mesti kena bertenang dan teruskan apa yang kita buat tu. Apa-apa pun kena, orang sekeliling kita pun kena bertenang juga. Masa tu husband saya macam nervous jugalah. Of course lah, sebab tak pernah nak lalu kan. Dan tiba-tiba tengok anak dah tak ada respon macam tu. So bagusnya juga sebab ada tutor sekali dekat rumah masa tu, dia yang take over respon keluarga lah. Masa tu anak semua memang dah kelang kabut lah tengok kan adik dia dah tak ada respon semua. So saya bertenang sikit sebabnya husband dekat sebelah, dia keep tenangkan kita macam okay, buat kita tenang kan. So even at the same time saya tengok suami saya macam dia sebenarnya yang lagi kalut daripada kita yang tengah buat kan. Ya, dia panik, tapi benda tu memang mesti kena bertenang dan situasi tu banyak mempengaruhi daripada sebelum ni lah. Pengalaman lama tu memang banyaklah pengaruh. Ya, dan alhamdulillah semuanya alhamdulillah sekarang ni Datin, dan sedikit sebanyak kita tahulah peranan masing-masing apa yang perlu kita lakukan. Ya, betul. Baik, selepas ini kita akan terus ke demonstrasi bagaimana untuk kita lakukan cardiopulmonary resuscitation ataupun CPR. Kita berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini di Hello Doktor. Bertemu kembali di Hello Doktor TV3. Kalau sebentar tadi, doktor dah kongsikan dari segi teorinya apa yang perlu kita tahu, langkah-langkah ataupun bantuan yang perlu kita lakukan sekiranya berlaku apa jua situasi kecemasan. Dan segmen kali ini kita nak terus saja ke demonstrasi macam mana untuk kita lakukan CPR. Seringkali kita tengok di TV, di filem, pelakon-pelakon melakukannya. Tapi sekarang ini giliran kita pula untuk tahu sebab kali ini berlaku tanpa kita jangka. Dan bersama kita seterusnya ialah Encik Izzat Muhammad Idris, penyelia kecemasan Hospital Sungai Buloh, juga merupakan penolong pegawai kesihatan di Hospital Sungai Buloh. Terima kasih Encik Izzat bersama kita hari ini. Terima kasih, sama. Okey, kita ada patung di depan kita ini untuk terus Encik Izzat lakukan CPR ya. Okey, tapi pertama sekali, kalau ada seseorang yang memerlukan CPR, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama sekali adalah kita kekal bertenang. Itu yang penting, kekal bertenang. Doktor pun dah cakap kekal tenang, Encik Izzat pun kena cakap benda sama.
Giliran kita pula. Okey, ya. Okey, so demo hari ini kita saya akan dibantu bersama oleh Dr. Umar Qayyum. Jadi Dr. Umar Qayyum akan menerangkan dan saya akan melakukan demonstrasi lah. Ya, silakan Dr. Okey. So apabila kita berada dalam situasi yang tidak dijangka, situasi kecemasan yang tidak dijangka, yang pertama adalah kita kena pastikan yang kita tenang, kan? Dan kita harus analisa tempat kejadian sama ada selamat atau tidak. Kan? Okey. Okey, so teruskan. First, kita akan tengok keadaan sekeliling. Tengok sekiranya bahaya, jadi kita alihkan mangsa berada dekat kawasan yang lebih selamat. Dan sekiranya keadaan dah selamat, kita teruskan kepada respon. Okey, kita respon. Encik, are you okay? Jadi kalau tak ada respon, kita first, sekiranya ada kawan, kita minta bantuan. Okey, Encik, tolong telefon 999 dan dapatkan bantuan ambulan. Okey, dan sekiranya kita keseorangan, kita teruskan dengan buat panggilan telefon terus. Baik. Okey, seterusnya kita dapat arahan daripada telefon ataupun kita boleh teruskan dengan cek ada respon, dah tak ada respon. Okey, and then kita akan kita akan lihat kepada dia punya pernafasan. Sekiranya tiada pernafasan, teruskan kepada posisi untuk buat tekanan dada. Okey, berada di tengah-tengah. Okey, kita buka saja untuk kita nampak, kita lihat sebenarnya berada di tengah-tengah dan kita terus buat tekanan dada sehingga bantuan tiba. Okey, pasti tekanan dadanya adalah kita tekan dengan pantas dan pastikan tekanan dia naik ke atas lah. Berapa kali Encik Izzat kita kena buat? Okey, untuk bantuan kecemasan, sekiranya kita tahu untuk step dia, kita boleh buat tekanan 30 tekanan dan 2 kali hembusan. Sekiranya kita sebagai public, kita jarang melakukan bantuan CPR, kita buat tekanan dada sehingga 2 minit. Baik. Okey. Dr. Umar, selalu saya tengok langkah-langkah buat CPR ni, tapi saya takut bila lakukan tekanan tu. Posisi tangan pula bagaimana, sebab saya selalu takut kalau kena tulang. Okey. So posisinya sebenarnya di antara senang saja. Yang pertama adalah kita harus tahu mana tangan kita, tangan yang dominan. Macam contoh saya kidal tangan dominan saya adalah kiri. So saya akan letakkan tangan kanan saya kan, di antara puting. Di antara puting kan. So di sini. Okey. Kemudian saya akan tangan dominan saya akan diletakkan di atas tangan yang non dominan. Okey. Encik Izzat tak kidal? Saya kidal. Oh, kidal. Saya kidal juga. Okey. Boleh buat kiri kanan? Ya, boleh buat kiri kanan. Jadi sambil-sambil tu, selain daripada situasi lemas kan, biasanya apa benda yang jadi yang seseorang tu perlu dilakukan CPR? Okey, selain daripada mangsa lemas, sekiranya kalau berlaku terdapat mangsa renjatan elektrik pun memerlukan cardiopulmonary resuscitation. Mangsa serangan jantung fatal, kan, terdapatnya darah beku di dalam salur darah pernafasan yang boleh menyebabkan gagal jantung, kan, dan juga kes-kes keracunan bahan-bahan kimia. Itu yang boleh menyebabkan gagal jantung. Baik, okey. Dan CPR ni pun dia ada counting dia macam mana. Lepas tu mouth to mouth pun, adakah setiap CPR memang kena lakukan mouth to mouth? Okey, begini. So untuk kalau sebagai seorang pengamal perubatan, kita diarah untuk memeriksa nadi mangsa dan juga memeriksa sama ada mangsa bernafas atau tidak. Kan? Tapi sekiranya kalau untuk orang awam, kan, yang tidak tahu bagaimana untuk memeriksa nadi seseorang atau untuk memeriksa sama ada seseorang itu bernafas atau tidak, apa yang mereka boleh lakukan adalah mereka boleh terus langsung ke menekan dada mangsa sampai ambulans tiba. Encik Izzat, kalau renjatan elektrik, teknik dia sama juga? Teknik dia sama. Sebenarnya sebab tu yang glove ke? Tidak, yang penting itu kata, yang penting ialah kita tengok menilai pada keadaan sekiranya bahaya dan kita kena alihkan. Okey, tetapi sekiranya ada wayar elektrik di kawasan itu, jadi sekiranya kita tak boleh sampai kepada mangsa, jadi bagus kita tunggu hingga bantuan tiba. Jangan jadi hero. Itu yang penting, jangan jadi hero. Terutama kalau tak ada basic langsung, ya, kan? Betul. Kalau boleh Encik Izzat demo sekali lagi boleh ke? Nak tahu tentang tekanan dia tu. Okey, saya terus fokus. Orang takut tulang patah. Ya, betul. Saya terus fokus kepada untuk tekanan. Okey, kedudukan tekanan tangan adalah di tengah-tengah lah, di antara dua puting.
Selepas itu kita buat tekanan. Lelaki sama, perempuan pun sama? Lelaki sama, perempuan pun sama. So tekanan yang penting adalah 90 darjah dan kita meletakkan beban berada di di atas badan kita lah. Okey, jadi bila kita mula tekanan, tekanan adalah dalam tempoh 2 minit. Okey, jadi tekanan kita yang penting adalah push hard and push fast. Yang penting bila kita tekan dan dia mesti dilepaskan lah. Okey, jadi baru cukup satu tekanan. Okey, kalau kita buat saya buat dalam tempoh 30 tekanan ya. Okey, kalau kita buat kiraan okey. 1 and 2, 3 and 4 and 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Okey, jadi bila kita ikut rentak dia, ikut rentak dia yang sama dan juga kedudukan yang sama, insya-Allah. Okey, dia sekiranya kita risau pasal tentang kepatahan tulang tu sebenarnya boleh berlaku. Boleh berlaku. Tetapi kita untuk nak selamatkan nyawa dan juga kita nak pulihkan jantung ni, kita kena teruskan. Okey, jadi kita nak tahu kita dah di bahagian antara dada lah kan? Ya, betul. Kita sebenarnya apa yang kita tekan tu? Okey. Yang kita tekan adalah tulang dada kita yang kita panggil sternum, kan? So di bawah sternum, di bawah tulang kita terdapat jantung kita. So tujuan kita menekan dada kita adalah untuk kita mengepam jantung itu supaya darah yang berada di dalam jantung dapat dialirkan ke organ-organ utama. Contohnya di otak, di hati dan juga bawah pinggang. Kan? So sebab sekiranya kalau CPR tidak dilakukan dalam masa 4 minit, darah tidak dapat dialirkan ke otak terutamanya, dan ini boleh menyebabkan kerosakan pada otak. Dan sekiranya kalau pesakit mangsa survive, quality of life, maksudnya tahap kualiti hidup selepas ni akan merosot. Oleh itu sangat penting kita lakukan CPR awal. Okey, kita dah tahu dah sedikit sebenarnya itu untuk golongan dewasa kan. Kalau kanak-kanak pula, adakah tekniknya sama ataupun ada beza sedikit? Okey, untuk kanak-kanak pula, kanak-kanak sama saja. Tapi apabila kita bercakap tentang kanak-kanak infant di bawah 1 tahun, teknik dia agak berbeza. Kan? Kalau tersedak susu misalnya? Kalau tersedak susu, kan? Sekiranya selalunya kalau kanak-kanak yang tersedak susu, kan, sama ada kita nampak, kan, kita panggil witness arrest, ataupun kita tak nampak yang kejadian itu berlaku. Sekiranya kalau kejadian itu berlaku, apa kita boleh buat adalah kita boleh bagi back blow. Maksudnya kita akan memberi penekanan pada bahagian belakang, belakang dada mangsa. Tapi sekiranya kalau kejadian itu kita tidak berada di situ dan kita nampak mangsa sudah terbaring, kan, dan tidak bernyawa, kita akan lakukan CPR. Okey, baik. Itu CPR kalau berlaku apa jua kecemasan lemas lah misalnya kan. Yep. Dan kita dah tahu sedikit sebanyak tekanan pressure dia bagaimana, letak tangan di mana. Kita ada demonstrasi seterusnya ya, Doktor, Encik Izzat. Yep. Untuk kalau kejadian kecemasan contohnya tercekik pula. Okey, sambil-sambil tu boleh masukkan kerusi. Okey, Dr. Umar, biasanya kalau tercekik kan, kita pernah tertelan yang okey saja, boleh lagi bernafas. Ada yang tercekik sampai sesak nafas. Jadi kita nak tahulah tentang biological kita ni macam mana. Okey, kalau di dalam leher kita akan ada 2 saluran utama. Yang pertama adalah saluran pernafasan dan satu lagi adalah salur makan. Kan? Apabila kita makan, makanan yang kita makan tu akan disalurkan melalui salur makan langsung ke dalam perut. Dan apabila kita bernafas daripada hidung, mulut akan langsung ke salur pernafasan ke paru-paru. Okey. So apabila kita bercakap tentang mangsa tercekik, kan, yang menyebabkan seseorang itu tidak bernafas, itu adalah akibat daripada bahan makanan ataupun apa saja bahan yang boleh melekat pada salur pernafasan. Tadi ada kes dodol kan, makanan yang mudah melekat. Chewing gum pun mungkin? Ya, betul. So kalau bahan-bahan seperti itu, sekiranya kalau
tersangkut pada saluran nafas, itu akan menyebabkan seseorang itu tidak bernafas. Okey, baik. Jadi contohnya apa yang perlu kita lakukan? Okey, ataupun tanda-tanda seorang tu tercekik macam mana biasanya? Okey. Cik Izzat, doktor. Okey. So apabila seorang itu tercekik, dia akan menunjukkan satu tanda universal yang kita panggil universal sign of choking. Oh, itu. Jadi, dia automatik kita macam tu. Apabila kita nampak seseorang itu menunjukkan tanda-tanda universal choking ni, kan, kita akan menganggap seorang itu berada dalam keadaan tersedak. Okey. Jadi pertama sekali? Okey, pertama sekali kalau seseorang itu tersedak dan menunjukkan tanda-tanda itu, kan, kita akan pergi ke pesakit, ke mangsa, dan kita akan memberi arahan kepada dia untuk cuba batuk. Waktu yang sama kita akan memberi tepukan pada bahagian belakang dada. Sekuat mungkin? Sekuat mungkin untuk menggalakkan seseorang itu untuk keluarkan bahan daripada saluran pernafasan. Okey. Kalau tak keluar juga? Sekiranya kalau tak keluar, apa yang kita harus buat, kita akan bagi tahu mangsa untuk bangun. Okey. Kan? Kemudian kita akan berdiri di belakang pesakit, di belakang mangsa. Kan? Saya akan masukkan dua tangan saya di bawah ketiak mangsa. Tangan non-dominant saya, iaitu di kanan, saya akan membuat satu penumbuk yang diletakkan di bawah ulu hati mangsa. Dan satu lagi di bawah sikit dada? Di bawah dada, di bawah. Tapi tengah. Ya, di ulu hati. Kemudian satu lagi tangan saya akan diletakkan di bawah penumbuk tangan kanan saya, dan saya akan tolak ke atas. Begitu. Ini kita panggil Heimlich maneuver. Okey. Ya. Baik. Dan teknik ini jadi akan buat beberapa kali sampailah terkeluar. Sampai terkeluar. Ya, betul. Ya. Jadi kalaulah itu tak dilakukan, orang sekeliling tak tahu nak buat apa, peluang untuk kalau sekiranya tak dilakukan, dia boleh apa jadi? pesakit tidak dapat bernafas, mangsa tidak dapat bernafas, dan ini akan menyebabkan jantungnya berhenti. Dan apabila jantungnya berhenti, tibalah masanya untuk melakukan cardiopulmonary resuscitation. Seperti apa yang kita demo tadi. Semuanya disebabkan oleh tersekat saluran pernafasannya. Hanya kerana tersekat, hanya kerana sebiji chewing gum mungkin, kan? Ya, betul. Penting sangat untuk kita. Okey, jadi kalau untuk tercekik ni kanak-kanak pula macam mana? Untuk kanak-kanak, sekiranya kalau untuk kanak-kanak di atas 1 tahun, kan, sama juga tekniknya. Kan? Tapi sekiranya untuk kanak-kanak di bawah 1 tahun, tekniknya berbeza. Kan? Kita harus pegang, kan? Kita harus bagi back blow. Kan? Kita panggil back blow lah. Kita akan pusingkan. Kita akan pegang kepala gini, seperti gini. Kita akan tepuk di bahagian belakang dada mangsa sebanyak 5 kali, dan kita akan pusingkan mangsa untuk kita buat abdominal thrust. Maksudnya kita akan menggunakan 2 jari kita untuk menekan ulu hati mangsa. Okey. Dan kita tahu semua benda yang boleh kita lakukan, perlu kita lakukan. The do's, benda the don'ts pula. Kesilapan yang biasanya orang lakukan bila nak buat CPR ataupun bantu mereka yang tercekik ni. Macam mana, Encik Izzat? Okey, kalau untuk yang CPR, kesalahan lazim lah. Kesalahan lazim. Yang pertama sekali adalah kita berada di kawasan yang bahaya. Itu yang kesalahan lazim lah. Yang kita begitu bersemangat nak membantu, rupa-rupanya kita meletakkan diri kita sebagai mangsa lah. Okey, dan yang kedua adalah teknik kita kurang betul, menyebabkan mangsa tu dia sebenarnya dia makin teruk lagi lah. Itu antara kesalahan. Jadi sebab tu yang penting kita belajar. Yang kedua adalah sekiranya kita tidak tahu, kita cuma telefon hubungi 999 dan kita tunggu arahan daripada petugas panggilan kecemasan. Ya, betul. Asasnya. Betul. Dan kita akan petugas panggilan kecemasan akan membantu dari step 1 2 3 sehinggalah bantuan ambulans tiba di sisi mangsa. Okey, dan kalau tercekik pula, apa kesalahan biasanya yang berlaku? Okey, kalau tercekik, kesalahan yang biasa berlaku adalah kita tidak buat apa-apa dan kita terus bawa pergi ke hospital. Okey, jadi dalam berada dekat Lembah Kelang ni, perjalanan yang singkat pun boleh jadi panjang kan. Okey, jadi traffic jam. Jadi benda tu sebenarnya dia akan melambatkan tiada tanpa apa perawatan, dan bila sampai ke hospital sebenarnya mangsa tu dah jadi teruk lah. Okey, itulah.
Sambil-sambil tu penonton pun boleh lihat di kaca TV, ini rawatan kepada mangsa dewasa yang tercekik ya, yang kritikal ataupun tidak, ini yang boleh anda lakukan. Baik, dan selepas ini kita nak dapatkan banyak lagi pandangan daripada doktor, dan oleh itu anda jangan ke mana-mana, kita berehat dulu seketika ya. Terima kasih kerana terus bersama Hello Doktor TV3 dari awal siaran sampailah sekarang. Kita sudah pelajari tentang bantuan asas hayat secara teorinya, juga secara praktikalnya dan juga pengalaman yang dikongsikan oleh tetamu-tetamu kita pada hari ini. Kita bersama dengan Dr. Umar dan juga Datin Atikah. Dan sebentar tadi Datin sudah kongsikan pengalamannya kan. Oleh itu mungkin nasihat kepada ibu bapa di luar sana, kenapa begitu penting sekali untuk kita hadapi apa jua situasi kecemasan dengan tenang dan dalam masa yang sama lakukan segera. Kenapa penting? Kenapa penting? Sebabnya kita yang kira macam orang dewasa yang dalam keluarga kita, so kita kena kontrol situasi yang berlaku lah. Lepas tu kepentingan CPR tu bila benda ni dah jadi, sebenarnya saya nak sangat semua orang tahu penting sangat CPR ni, walaupun kita jangan expect benda tu takkan berlaku dalam family kita. Dia boleh bila-bila saja berlaku, dan paling penting lagi sekali saya tekankan, jangan panik. Kena kawal keadaan dan buatlah sebaik mungkin. Kalau kita tak ingat pun masa tu, cubalah apa saja asalkan benda tu tak memudaratkan balik lah. Continue lah. Ya. Dan Alita ya, nama anak, umur 3 tahun dah sekarang dan dah setahun berlalu, hampir setahun berlalu. Jadi bagaimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah dia semua okey, cuma macam trauma air lah. Dia memang trauma air. Lepas daripada tu lagi, dia memang penakut air sebelum ni. Tapi bila jadi situasi ni, dia lagi trauma lah dengan air. So kalau macam kena air nak mandi pun kena air panas. Dia bila pegang air sejuk je dia macam teringat balik. Dan dia selalu sebut dia jatuh kolam, dia jatuh kolam. Dia ingat sangat benda tu. Walaupun usia 2 tahun waktu tu. Dia ingat, dia memang selalu ulang lah cakap, manja jatuh kolam dulu kan. So kalau macam kita, since that thing happen, kita pun dah tak pergi dah mana-mana, taman tema ke apa ke, tak ada. Pergi jalan-jalan biasa je. Kita pun dah macam trauma jugalah. Sebagai parents pun kita pun ada jugalah trauma. Ya, tak apa. Tapi harapnya masa akan datang akan lebih kuat dan kuat lagi kan. Okey doktor, tadi doktor pun dah kongsikan tentang first aid kit yang perlu ada di rumah. Ubat-ubatan yang perlu ada juga dekat rumah kalau ada apa-apa sakit-sakit tertentu, situasi tertentu doktor. Okey. Bagi ubat pula, ubatan yang harus ada di rumah adalah ubat yang kita panggil ubat over the counter kan. Yang boleh ada di rumah adalah paracetamol, iaitu ubat demam. Itu wajib. Wajib. Kenapa? Bukan saja untuk menurunkan demam, ia juga macam apa saya cakap tadi, dia boleh menurunkan tahap kesakitan. Sekiranya kalau seorang itu sakit, pening kepala, sakit kan, boleh menurunkan kadar kesakitan. Selain daripada itu, ubat-ubat yang mendapat preskripsi daripada doktor. Ya, yang itu harus ada. Misalnya kalau kita ada penyakit tertentu, kena sentiasa ada stoknya lah di rumah. Ya, betul. Sekiranya kalau seseorang itu mengalami masalah sakit jantung, darah tinggi ataupun kencing manis, ubat-ubat yang mendapat preskripsi daripada doktor harus ada. Dan kita harus pastikan ubat itu tidak putus. Okey, baik. Dan tadi Datin pun kongsikan Alita trauma kan sekarang ni kalau nampak air. Keluarga pun Datin sendiri pun sama juga ataupun cuba lakukan sesuatu untuk hilangkan trauma tu? Macam kakak-kakak dan abang dia okey lagi lah kan. Cuma dia lah masih obvious lagi lah nampak trauma dia tu. Jadi apa yang dilakukan supaya dia hilang rasa takut tu ataupun bagi dia ambil masa dulu? Nak kata bagi ambil masa pun ya, tapi at the same time kita janganlah avoid dia sangat dengan kolam ke apa. Masih lagi ada mandi semua dengan saudara mara ke apa. Cuma dia nak kita lebih sentiasa ada dengan dia, kena lebih alert dengan dia. Dia tak nak dah
dia sorang-sorang ke apa ke, dalam bilik air pun memang dia sentiasa ditemani. Dia tak akan masuk bilik air tu kalau dia seorang. Dia supaya macam itulah jadi dia. Sebab kanak-kanak pun bahaya kalau dibiarkan seorang kan. Kadang-kadang kita pun ada benda lupa nak tutup api di dapur pun kita tinggal walaupun 10 saat pun macam-macam boleh jadi kan. Ini iktibar dan juga pengajaran buat kita semua juga. Okey, dan nampaknya di Facebook kita ada soalan daripada Azlina Milina. Sebagai suri rumah, di mana boleh saya belajar asas CPR? Okey, silakan doktor, kalau nak belajar CPR di mana? Okay. So, terdapat banyak center yang memberi latihan CPR ni. Kita panggil, bukan CPR lah, kita panggil basic life support. Okey. Kan? Kalau untuk petugas kesihatan, latihan diberikan pada setiap hospital. Kerana ini adalah mandatory untuk semua petugas mendapat rawatan, mendapat latihan basic life support. Tapi kalau untuk orang awam, terdapat banyak center, malah di dalam Facebook pun ada juga. Kan? Di dalam Facebook pun kalau sekiranya kalau kita key in, kita type pada tu basic life support, dia akan keluar beberapa company yang memberi khidmat latihan basic life support. Banyak saja kita boleh tengok di Instagram macam mana untuk kita join kelas dan sebagainya. Walaupun di video-video atas talian pun kita boleh tengok, tapi saya rasa elok juga kalau kita belajar secara bersemuka kan. Bagi mereka yang pernah menjalani latihan, sekiranya kalau mereka lupa dan mereka mahu refresh teknik pemberian cardiopulmonary resuscitation, mereka senang saja hanya boleh melalui YouTube. Di YouTube pun banyak channel yang menunjukkan video teknik-teknik betul melakukan CPR. Untuk nak refresh balik. Ya, betul. Baik, nampaknya Hello Doktor sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Jadi sebelum itu kita nak dengarlah kata-kata akhir daripada Datin dan juga Doktor kepada ibu bapa, kepada semua. Datin, kau boleh pesanan buat semua juga? Pesanan saya kepada ibu bapa, kita perlu tahu untuk at least basic CPR sebab kita tak tahu apa akan berlaku dalam family kita. Walaupun kita rasa macam kita dah bagi pencegahan sepenuhnya pada anak-anak kan, tapi benda boleh jadi bila-bila masa sahaja. Jadi sangatlah penting ilmu tu. Walaupun kita tahu daripada YouTube saja pun boleh, tapi mesti kena tahulah ilmu ni. Betul. Okey, dan Doktor pula mungkin kata-kata buat semua ini, kadang-kadang kita tengok sekali kes-kes yang jadi, kita alert. Kemudian kita lupa, kita kena ambil tahu. Bagi saya, pengetahuan berkenaan dengan basic life support ni adalah sangat penting. Kenapa? Kerana ia boleh menyelamatkan nyawa. Kan? Pengetahuan, latihan penting. Dengan pengetahuan dan latihan, deteksi awal mangsa tak bernafas ataupun tidak bernyawa dapat dilakukan, dan rawatan awal diberikan dan rawatan optimal boleh diberikan dengan cepatnya di hospital. So dengan satu langkah yang kecil dapat menyelamatkan banyak nyawa. Ya, betul. Bukan saja kita, bukan saja orang awam, ahli keluarga pun kita dapat selamatkan juga. Secara praktikalnya kita dah tahu, secara teori dah tahu ini nak bagi apa, tak panik dan sebagainya, itu yang utamanya sekali kan, kekuatan diri kita. Banyak-banyak terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Umar Qayyum dan juga buat Datin Atikah kerana bersama Hello Doktor, dan terima kasih juga kepada Encik Izzat sebentar tadi yang membuat demonstrasi macam mana untuk kita lakukan CPR. Dan terima kasih juga kepada anda yang setia bersama TV3 terus menonton Hello Doktor TV3. Jadi pada minggu hadapan kita akan kembali lagi pada waktu yang sama 5.30 petang. Saya Hawa Rizwan ingin undur diri dulu. Assalamualaikum. Jaga diri semua.